A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah haiwan. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat kita bertemu. Mari kita lihat sikit tentang soal jawab berkenaan dengan korban. Baik. Bila Allah rakamkan dalam suratul Kausar ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan sebahagian ulama ahli tafsir memberi maksud kepada ayat ini adalah bila Allah Ta'ala kata fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah haiwan. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam maksudnya adalah menyembelih haiwan korban setelah solat Aid, solat hari raya Aidul Adha. Baik, ini adalah pendapat yang diketengahkan daripada Qatadah, daripada Ikrimah dan daripada Atha. Ini di kalangan tabi'in. Maksudnya Syekh Abdullah Al-Bassam mengambil pendapat daripada Qatadah. Ayat itu maksudnya korban. Wanhar itu maksudnya adalah mengeluarkan binatang korban. Baik, dalam istilah ilmu fiqh, haiwan korban ini biasanya disebut sebagai al-udhiyah. Al-udhiyah adalah haiwan yang digunakan untuk dikorbankan. Bila kita sebut tentang udhiyah, dia adalah haiwan ternak yang disembelih pada hari raya Aidul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab datangnya hari itu. Jadi maknanya kita keluarkan binatang korban ni tujuan untuk menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum korban, ulama terbahagi kepada dua pendapat dari segi hukum korban. Pendapat pertama, sebahagian ulama mengatakan korban hukumnya wajib bila berkelapangan dan mampu untuk buat korban. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Auza'i, dan pendapat ini adalah pendapat daripada Lais bin Sa'ad. Mereka mengatakan demikian sebab ada hadis Nabi SAW yang mengugut orang yang tidak mengeluarkan korban. Nabi kata, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang memiliki masa lapang tapi dia tidak mengeluarkan korban, maka jangan dia hampir tempat sembahyang kami. Ada ugutan, jangan hampir tempat sembahyang tu. Menjadikan Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, Lais bin Sa'ad menyatakan korban itu hukumnya adalah wajib. Tetapi apa yang dikemukakan oleh mereka ini ditolak oleh pendapat yang kedua. Pendapat kedua menyatakan tak, korban itu sunat muakkad saja. Ini pendapat mazhab kita Syafi'i. Ini adalah pendapat mazhab Hambali, dan ini juga adalah pendapat Maliki. Maknanya mazhab Maliki. Maknanya mazhab kita Maliki dan juga mazhab Hambali menyatakan korban itu sunat muakkad sahaja. Kenapa boleh jadi sunat muakkad? Sebab ada satu hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud pernah sebut, sesungguhnya aku sedang tidak berkorban,
masa ni aku tak keluarkan binatang korban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Aku ada duit, aku mampu nak buat korban, kata Abu Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud. Bila disebut demikian, maka dia kata, ini kulakukan kerana aku khawatir kalau tetanggaku menyangka korban itu adalah wajib bagiku. Maknanya bimbang kok orang kata korban itu wajib. Maka Abu Mas'ud tak buat korban pada masa dia ada duit. Jadi di sini membuktikan hadis ini adalah sahih daripada riwayat Abdul Razak dan daripada Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, menyatakan inilah bukti korban adalah perkara sunat muakkad. Jadi kita ambil yang itulah, kita tak ambil hukum yang wajib. Kemudian persoalannya, haiwan apakah yang boleh digunakan untuk korban? Maka bila ulama bincang haiwan untuk korban, haiwan itu mestilah daripada jenis yang dipanggil bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah haiwan jinak dan berkaki empat. Allah sebut di dalam suratul Hajj ayat 34, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah kamu menyebut nama Allah atas apa yang Allah bagi rezeki kepada kamu dengan bahimatul an'am. Mana nak buat korban, pakai haiwan yang bernama bahimatul an'am. Jadi kalau orang tanya kita soalan, binatang apa yang boleh digunakan untuk korban, kita jawab bahimatul an'am. Apakah bahimatul an'am itu? Kata Ibnu Qayyim, sejak daripada zaman Nabi, yang termasuk bahimatul an'am hanyalah 4, iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri. Ini saja 4 binatang yang boleh digunakan untuk buat korban. Hampir kebanyakan ulama menyatakan selain daripada 4 jenis ini tak boleh buat korban. Sebab tu siapa nak korban menggunakan kijang, setengah ulama kata tidak harus. Nak korban menggunakan rusa, tidak harus. Sebab 2 syarat tadi tak lengkap. Satu syarat tadi tak lengkap, iaitu mesti bahimatul an'am, mesti binatang tu jinak dan diternak secara jinak. Asalnya 4 benda ni dia kata Ibnu Qayyim. Okey. Ustaz, kerbau masuk tak? Maka ulama bincang dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada satu ensiklopedia fiqh daripada negeri Kuwait. Dia kata kerbau termasuk bahimatul an'am sebab dia keluarga lembu. Jadi dia termasuk dalam bab tu. Oh, maknanya yang kena mengena dengan lembu ya. Selembu boleh lah. Dah daging mahal tak payahlah. Kita cerita yang biasa orang jumpa. Seladang Ustaz, seladang. Banting lembu yang kakinya berwarna putih. Kalau cukup syarat macam lembu, jinak, banyak, gunalah. Tapi yang kita sageskan apa yang tak menyebabkan khilaf lah. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar daripada benda-benda yang khilaf ni eloklah. Mana dah ulama kata 4 ni, pakai 4 ni dah lah. Tak payah nak fikir nak buat apa nama kuda belang pula dah nak jumpa payah. Tak payahlah. Jadi maknanya 4 benda ni cukup lah. Tapi kalau nak buat juga boleh tak Ustaz? Iaitu perbahasan lain. Orang tanya, Ustaz, kami nak berkorban dengan kuda. Kuda boleh tak kami buat korban? Ada satu hadis daripada Asma, duhaina ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khail. Asma binti Abu Bakar pernah cerita, kami zaman Nabi pernah korban menggunakan kuda. Tapi hadis itu disebut oleh Imam San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Dia kata perbahasan tu aku sendiri tak berani tegaskan. Lam aqif ala ma dhalik. Aku tak berani tegaskan sebab benda tu ada tapi jadi simbolik ya. Macam bila dirabah sebut la ubali min al-udhiyah,
am min dik am la. Macam bila sebut aku nak korban, aku tak peduli, ayam pun aku buat korban. Jadi maknanya dipanggil simbolik lah. Sebab tu kalau orang tanya kita, boleh tak ustaz buat korban dengan ayam? Kita kata tak boleh, sebab dia mesti berkaki 4. Kalau kami gabung ayam tu ikat 2 bagi jadi kaki 4. Tak boleh tak? Contohnya tak dibenarkan. Cerita di situlah. Tetapi kalaulah datang sempurna hari raya korban, kita tak ada benda nak korban, cuma kita nak ambil ruh tu, tak apa sembelih ayam. Macam yang dibuat oleh Ibnu Abbas, hada minal udhiyah, ini daripada pengorbanan aku. Dia pernah sembelih ayam. Itu tak apa, jadi simbolik ya, tapi tak termasuk dikira korban. Jadi walaupun kuda ni ada ulama bincang, tapi tak apalah, tak payahlah, kita ambil 4 saja. Yang senang, tak gaduh duduk bincang panjang-panjang. Baik. Kemudian bila bicara tentang waktu korban, bilakah waktu yang boleh berkorban? Waktu yang boleh digunakan untuk berkorban adalah selepas solat Aidul Adha sampai hari tasyrik, sebelum waktu asar, iaitu 11, 12 dan 13. Hari ke-13, hari yang ketiga daripada hari tasyrik, maknanya sampai waktu asar. Lepas waktu asar dah tak boleh buat korban. Kalau kami buat korban juga sebelum solat, ustaz, nak cepatlah, nak cepat. Pasal kalau dah lambat, dia pun semayang lambat, khutbah panjang. Tu kami nak, tak ada semayang yang kami nak sembelih dah. Ada hadis Nabi. Nabi kata, inna awwala ma nabda, apa yang kami mulakan, ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya, mula-mula kami bila datang hari raya kami sembahyang dulu. Thumma narji'a fananhar, lepas habis sembahyang kami balik, kemudian kami baru buat korban. So ulama keluar keputusan, siapa berkorban sebelum solat tidak sah korbannya, dia akan jadi daging biasa saja. Tuh. Kemudian persoalan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ni orang mati, dia nak buat korban untuk orang yang mati. Ayah dia sudah meninggal, ayah dia tak wasiat pun, tapi dia teringat nak buat korban untuk ayah. Maka ulama bagi ada 3 perbahasan di situ. Pertama, kalau orang meninggal itu termasuk sama dengan keluarga. Contoh, kita pun teringin buat korban, kita kelak nama adik-beradik kita 5 adik-beradik. Saya ambil contoh mudah lah, kita 5 adik-beradik, campur mak dengan ayah 7. So kita beli seekor lembu. Ayah meninggal dah, mak duk ada lagi. Mak pun kata takkan tak boleh nama ayah, boleh sekali lah walaupun ayah tak ada. Korban itu sah, tidak ada masalah, walaupun untuk si mati, sebab dimasukkan dengan nama keluarga yang lain sekali yang masih hidup. Itu sah, tak ada khilaf lama. Cuma persoalan kedua ni adalah kita buat spesifik untuk si mati. Untuk ayah kita, kita beli seekor lembu, beli seekor kambing. Orang bertanya, ni nak buat apa? Ni saja korban untuk ayah. Kami tahun depan kot, ni nak bagi kat ayah dulu, ayah dah meninggal. Kebanyakan ulama menyatakan korban itu tidak sah. Tapi jangan berhenti kat tu. Korban itu tidak sah kerana Nabi sendiri tidak pernah buat korban untuk Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal. Nabi sendiri tidak pernah buat korban untuk Hamzah, walaupun Hamzah sudah meninggal. Nabi tak namakan korban itu untuk Hamzah dan untuk Khadijah. Atas faktor itu, sebagai ulama mengatakan tak boleh korban untuk si mati kalau dia tidak wasiatkan. Tetapi, ni saya ambil tetapi. Ustaz, kalau kami nak buat juga ustaz, dia ada teringat kaya, ni tengah duit duk ada, kerja Petronas okey ke, tak kena buang ni, boleh tak ustaz saya buat korban untuk ayah? Dan ayah tak wasiat pun, tapi nak buat spesifik untuk ayah saya, boleh tak? Baik, Hambali menyatakan, mazhab Hambali menyatakan harus untuk buat korban pada si mati, spesifik untuknya, walaupun tidak diwasiatkan. Kerana walaupun Nabi tak buat, bukan tandanya larangan daripada Nabi SAW. Ingat, walaupun Nabi tak buat untuk Khadijah, tak ada hadis lain menunjukkan larang untuk buat korban bagi si mati.
Jadi jawapan saya, ambil yang Hambali tadi, yang menyatakan boleh buat korban untuk si mati walaupun tidak ditinggalkan wasiat. Itu hukumnya. Jelas tuan-tuan? Hak tadi ustaz kata tak boleh. Hak tak boleh pendapat kebanyakan ulama. Yang malah buat ambil pendapat tu. Yang malah buat kata macam tak mau buat ambil pendapat tu. Yang kata nak buat ambil pendapat Imam Hambali. Boleh ke ustaz kata? Boleh. Kedua-duanya pandangan. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Kerana masa sangat mencemburui kita. Dan terakhir sikit lagi, iaitu korban kalau ada wasiat, ya boleh, tak ada masalah. Korban kalau ada wasiat, tidak ada masalah. Cuma saya nak peringatkan, untuk buat korban di masjid, anda kena betul. Ambil masa sikit. Korban di masjid, daging korban tak boleh upah, tak boleh jual. Kulit lembu tak boleh jual. Kalau jual, hukumnya haram pendapatan itu. Semua yang berkenaan dengan korban kena bagi, tak boleh dijual. Persoalan yang timbul hari ini, persoalan yang timbul apa dia? Bolehkah bagi upah pada orang yang buat kerja korban? Dia mari sembelih lembu, dia mari lapar, orang bagi daging korban. Boleh ambil tak boleh? Pertama, hukumnya boleh ambil apabila benda itu semua orang dapat. Hak buat kerja pun dapat banyak tu, hak tak buat kerja pun dapat banyak tu. Sekilo untuk buat kerja, sekilo juga untuk orang tak buat kerja, sah, boleh ambil. Itu tak kira upah. Sebab apa tak kira upah? Kerana orang yang tak buat kerja pun dapat. Tanda tu bukan upah. Yang menjadi haram begini, orang buat kerja dapat 2 kilo, orang tak buat kerja dapat 1 kilo. Mampu hak 1 kilo lebih tu dikira haram, kerana jadi upah. Habis ustaz kami dah mentergedarah tahun lepas tak guna? Tak apalah, dah mentergedarah tahun lepas jadi taik dah pun, tak apa, jangan bincang lah. Ni kira-kira tahun ni. Yang tu tak boleh. Yang ketiga, datang tukar sembelih, buat spesifik. Boleh nak tolong sembelih, tapi aku nak ekor 25 lembu yang aku sembelih tu, semua ekor aku punya. Tak bagi yang tu, aku tak mau buat. Dikira upah. Kalau bagi, buat deal nazir dengan hak tukar sembelih tu haram. Tak boleh. Tapi kalau dia hin-hin, teringin nasi ekor, lama tak makan, kok ada, kok boleh ekor sikit-sikit, kita berkata tak apa ambil kalau ada lebih ambil tu tak apa. Tu tak kira upah. Sebab itu hanya niat sahaja untuk dapat bahagian tertentu, bukan dipanggil apa? Mandatory, tapi optional. Optional tak apa. Kan? Yang satu lagi kena jaga, hal ni paling mustahak. Kita ni jawatan kuasa masjid, buat pelari sikit lah daging tu. Malam ni boleh makan sama-sama. Jangan lupa torpedo. Torpedo tu kita makan sedap malam ni. Baru kokak bagus malam ni. Ambil daging, buat pelari, tak cerita ke orang, pakat makan jawatan kuasa, hukumnya haram. Sebab daging tu tak boleh dijadikan upah untuk mereka secara spesifik. Hampa siapa? Mentang-mentang pegang masjid dia buat kerah belagak lagu tu, tak boleh. Hukumnya haram untuk makan perkedaraan itu. Tapi kalau dia buka untuk open dan public, dia kata kita ambil daging sikit, malam ni kita buat makan di masjid, kita ajak semua orang. Mereka nak mamai tak mamai sudahlah, tapi kita habak semua orang. Malam ni ada makan-makan, jadi silamailah tuan-tuan, kita buat malam ni torpedo. Lembu korban 2 ekor, torpedo ada 2 ya. Mana cukup nak berterderah semua, tapi habak juga supaya mai orang ramai. Tu tak apa. Sebab bila diisytiharkan ramai tak apa. Jangan sembunyi dia buat pelari daging, tak boleh. Siapa menentukan daging mana nak ambil dan dia bertegah nak ambil, haram. Siapa minta daging tu dan tiba-tiba dia rasa dia nak daging tu, orang pun kata kalau tak ada orang ambil dia pun ambil, tu tak apa. Jangan pelari dulu. Jangan pelari siap-siap, dia PM kambing tu, dia PM lembu tu, dia ambil siap-siap bagian dia, tu tak boleh. Jaga jangan jadi upah. Habis tu ustaz takkan tak diupah langsung, boleh upah, pakai duit lain, jangan pakai daging. Itu ceritanya. Yang ni paling mustahak. Sebab saya tengok banyak jawatan kuasa buat, banyak dapat 2 kupon. Bila buat kerja, tak buat kerja dapat sekupon. Tu jaga. Jangan buat kerja haram lagi tu. Mampu dengan Allah Ta'ala esok tuan-tuan. Buat kerja masjid tapi buat kerja haram. Jangan tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti kat tu insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan ada tabung untuk sekolah tuan-tuan. Terima kasih.
Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan memberikan kebaikan untuk sekolah, dan mudah-mudahan apa yang tuan-tuan sumbangkan itu dapat jugalah untuk pihak masjid bersama-sama menguruskan masjid yang baik, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.